Action menarik di pagi Isnin 13 Februari. Walau derita, Tahniah kepada pemenang anugerah juara lagu ke-37 bersama MHI meraihkan kemenangan mereka. Inisiatif Menu Rahmah dihasilkan untuk membantu golongan sasar yang terkesan dalam kenaikan kos sara hidup. Berkonsepkan amal jariah, sejauh manakah impaknya kepada peniaga? Nantikan diskusinya bersama kami sebentar sahaja lagi. Ya, sebentar itu telah pun tiba. Ya, ini Malaysia hari ini bersama Haziq dan Rina pagi ini. Ada 13 Februari 2023. 13 Februari. Januari kita rasa lambat. Okey. Februari Pantas berlalu. pantas dah 13 hari bulan. Cepat Rina? Cepat masa berlalu. Sedar tak sedar kan? Nanti kita dah masuk Ramadan. Tiba-tiba dah tiba Syawal. Ya. Dah buat persiapan ke belum? Oh, terus tanya baju raya. Ini memang jenis tak sabar nak raya. Sebab kita balik kampung sebab bertaniah raya. Setahun sekali. Biasalah. Terus ceritalah. Juadah ke pagi raya apa? Terus cerita raya pula. Baik, kami sebenarnya kalau anda saksikan teaser sebentar tadi, kita itu antara rangkuman 1 jam yang bakal kami bawakan. Mesti ramai yang dah nanti-nanti sebenarnya. Kita nak bersama dengan juara AJL edisi ke-37. Tapi sebelum kita bersama dengan juara AJL 37 tu, kata kita share kepada anda dulu bagaimana keadaan cuaca. Sebab juara tu nak datang sini, dia kena tengok dulu cuaca macam mana kan. Baiklah. Nak naik kereta, nak gerak pergi sini kan. Okey, jom kita buka sekejap. Kita tengok sini dulu. Bagaimana dengan keadaan cuaca hari ini? Alhamdulillah nampaknya cerah. Di setiap negeri kita tengok bandar-bandarnya semuanya cuaca cerah pagi ini. Ya, jadi champion akan datang confirm . Cuma di Pulau Pinang sahajalah yang pagi ni ada hujan sedikit, tapi di negeri-negeri lain alhamdulillah cuacanya cerah belaka. Ya, ini adalah satu berita yang baik untuk kita mulakan hari ini dengan ceria sebab hari ini adalah hari Isnin kan, hari yang baru kita masuk daripada cuti minggu yang baharu. Ya, jadi ini adalah satu hari yang kalau kita tengok baik untuk kita, tapi mungkin tidak baik untuk ada segelintir yang telah pun menerima kabar yang tidak gembira apabila kepala air melanda Bukit Tinggi Janda Baik dan jalan telah pun ditutup menyebabkan 15 premis perniagaan dan 5 rumah terkena banjir lumpur di Bukit Tinggi Janda Baik. Ini situasi yang memang tidak dapat kita dugalah kerana keadaan cuaca hujan lebat yang berterusan menyebabkan kawasan Bukit Tinggi dan Janda Baik di sini dilanda kepala air dan banjir lumpur. Bagi mereka yang tinggal berdekatan, pastikan keselamatan diri dan juga keluarga anda, dan kita tidak mahulah mungkin kehilangan nyawa dan sebagainya. Kita kena jaga dan sentiasa orang kata waspada dengan keadaan semasa yang berlaku di persekitaran anda. Ya, keadaan semasa dan berita semasa yang kita dapat adalah mengenai anugerah juara lagu 37 di mana malam tadi telah berlangsung dengan gilang gemilang. Anugerah yang berprestij dan kita telah pun ketahui semua pemenangnya. Kita mulakan dengan penyanyi pilihan. Pemenangnya adalah, alamak kena log in dulu pula. Kita tengok di sini lah. Pemenang untuk penyanyi pilihan adalah Kai Bahar dengan lagu Sengsara. Persembahan terbaik Syihazike Irama. Vokal terbaik siapa lagi kalau bukan Aina Abdul. Tempat ketiga. Oh, ni fan club dia Rina yang jaga. Amboi. Alif Zata Lokos. Anugerah terindah mendapat tempat ketiga. Naib juara Satu Malam di Temasek, Jofrizo dan Sonawan. Dan juara yang juga vokal terbaik adalah Aina Abdul. Sekejap lagi kita akan bersama dengan juara AJL edisi ke-37. Jadi anda kena terus setia bersama kami. Tetapi selain daripada kita nak cerita tentang AJL ini juga, kita nak beri perhatian kepada satu, saya percaya ianya sudah tular dalam kalangan masyarakat kita berkenaan dengan Menu Rahmah. Ini merupakan satu inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup di mana ianya adalah untuk menarik penyertaan lebih 15,000 pengusaha restoran makanan bagi mereka menyediakan Menu Rahmah yang bernilai RM5. Ya, hampir 2 minggu telah pun diperkenalkan Menu Rahmah ni. Bagaimana sambutannya? Adakah baik untuk peniaga dan baik juga untuk pelanggan? Jadi kita tengok satu video yang kita telah pun buat laporan untuk anda ni. Laporan yang merangkumi 8 minit. Laporan untuk anda saksikan mengenai Menu Rahmah. Jom kita. Silakan. Menu Rahmah bertujuan untuk membantu mengurangkan beban rakyat dalam meneruskan kelangsungan hidup.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melancarkan inisiatif ini pada harga yang rendah dan berpatutan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, lebih 15,000 pengusaha restoran memberi komitmen dengan menyediakan menu rahmah di premis mereka. Antaranya seperti Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma, Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia Primas, Persatuan Pengusaha Tom Yum Malaysia dan Pasaraya Besar Maidin. Sejak pelancarannya pada 31 Januari lalu, sambutan yang diterima daripada pengunjung amat menggalakkan. Hidangan yang terdiri daripada nasi dengan pilihan protein seperti ayam atau ikan dan sayur dengan harga RM5 sepinggan dilihat berbaloi dan seimbang daripada segi khasiatnya. Rata-rata pengunjung meluahkan rasa puas hati kerana dapat menjimatkan perbelanjaan harian mereka untuk menjamu selera. Sebab macam saya golongan B40, jadi memang sangat-sangat membantulah. Lagi orang yang kerja kat office kan, jadi memang nak makan lunch, memang makan yang murah-murah lah, jimat lah kan. Pada awal pengumuman, bagi memudahkan rakyat, KPDN memaklumkan akan meletakkan pelekat atau simbol menu rahmah di premis yang terlibat. Kru MSI turut meninjau beberapa restoran yang menyajikan menu rahmah ini. Berdasarkan tinjauan, tidak banyak restoran yang meletakkan pelekat seperti yang dinyatakan. Kebanyakannya hanya poster yang disediakan sendiri bagi memaklumkan kepada pengunjung. Selain itu, bukan semua restoran menyajikan menu rahmah. Oleh itu, rata-rata pengunjung perlu mencari lokasi restoran yang menyediakannya menerusi media sosial. Dia buat iklan ada menu ramah tadi. Jadi saya rasa restoran ni macam dia tak galakkan sebab benda tu murah. Rasa macam dia rasa rugi ke gitu lebih kurang lah. Inisiatif menu rahmah ini adalah kerjasama antara pihak kerajaan dan pengusaha restoran. Ramai pengusaha yang menerima baik usaha ini bagi membantu rakyat. Antaranya pengusaha restoran di setapak Kuala Lumpur, Datuk Jawahar Ali Taib Han yang mula berniaga sejak 1996 menyambut baik inisiatif ini. Golongan yang memerlukan saja minta menu rahmah ni, dan saya anggarkan purata di kedai saya ni paling-paling tidak ada 50 dishes yang akan dia bawa untuk hari ya. Maknanya kita kena fikir positif. Bukan semua pelanggan yang tengok dalam kedai saya ni alhamdulillah penuh. Bukan semua pelanggan datang minta untuk menu rahmah. Tak ada orang salah gunakan. Kepelbagaian menu di setiap kafe turut memberi peluang kepada golongan kurang berkemampuan merasai hidangan dengan harga yang berpatutan. Seperti sebuah kafe yang terletak di Shah Alam Selangor yang menyajikan masakan Melayu sebagai menu utama. Jika sebelum menu rahmah dilaksanakan, harga purata bagi satu hidangan nasi yang lengkap dengan ayam atau ikan berserta sayur adalah sekitar RM8. Sambutan kat sini sangat menggalakkan. Ramai juga yang datang daripada jauh-jauh juga pun datang. Sebab kita orang sebagai pengusaha ni rasa macam barang mahal. Kalau nak bagi dengan harga RM5 tu rasa sebenarnya tak boleh. Sebab barang sangat mahal. So kita lebih kepada sedekah lah benda tu. Selain set hidangan nasi, inisiatif ini turut membuka ruang kepada pengusaha makanan lain menyajikan hidangan berbeza dengan nilai yang sama. Antaranya seperti kafe terletak di Seksyen 15 Shah Alam yang menyediakan hidangan chicken chop berharga RM4.90. Golongan yang terkesan ni, diorang bila dengar chicken chop je, diorang rasa macam aku tak mampu nak makan chicken chop ni kan. Tapi bila dengan harga RM4.9, diorang rasa macam affordable je untuk saya makan. Kebanyakan restoran yang menyediakan menu ramah menganggap ini ialah amal jariah yang disumbangkan kepada masyarakat. Namun, sejauh mana setiap restoran ini mampu bertahan dengan harga murah yang ditawarkan? Ini disebabkan kos operasi bagi mengendalikan sesebuah premis perniagaan bukannya murah. Selain bahan mentah, kos lain seperti sewa kedai, bayaran utiliti dan gaji pekerja turut perlu diambil kira bagi menggerakkan operasi. Bagaimana setiap peniaga ini mengimbangi kos agar boleh bertahan dan tidak rugi serta sampai bila menu rahmah ini boleh disajikan di restoran mereka? Kata jualan merosot ke, pada saya bertambah kan saya sebut. Rugi ke, ini semua sesuatu yang kita fikir negatif. Kalau kita fikir positif, yakin insya-Allah tak ada alasan lah nak kita berikan dalam konteks kita nak beramal jariah. Inilah sedikit kerugian, tapi macam kita jual
makanan pun western dan ada pelbagai kita punya menu yang lain juga. Dan sedikit sebanyak pun daripada menu-menu lain tu terjual, dapatlah kita cover kos daripada apa yang kita ada kat sini lah. Dan benda ni pun tak berpanjangan. Dan kita juga boleh menjadikan benda ni sebagai pemasaran kita. Faktor kos juga adalah antara punca sesetengah pengusaha restoran tidak mampu menyediakan menu rahmah. Keluhan para peniaga kecil juga tidak terkecuali. Keuntungan harian yang diperolehi ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab kita nak kena bayar staff. Kalau banyak, memanglah kalau banyak dengan harga RM4.90 tu banyak orang beli, kita kena pakai tenaga kerja lagi banyak. Kita kena tambah lagi costing untuk tenaga pekerja. Tenaga pekerja pun tak boleh kurangkan gaji. Mestilah gaji tu tetap banyak tu. Harga dia mahal, kadang RM14 sekilo. Cili masak lah. Cili masak, macam timun. Timun tu saya percuma. Saya tak ada kira. Kalau macam toge kan saya tak kira kerana harga dia pun murah, tak salah. Kalau cili timun ni kadang RM7. Kesan domino terhadap menu rahmah turut dikongsi oleh beberapa netizen di media sosial. Menurut mereka, ada penurunan harga yang ketara terhadap makanan yang biasa diambil selepas pelaksanaan inisiatif ini di beberapa restoran. Walaupun premis itu tidak menyajikan hidangan menu rahmah bernilai RM5. Berdasarkan kesan yang dilihat, adakah setiap peniaga merasa impaknya kerana kurang pelanggan disebabkan persaingan harga atau mereka risau pelanggan akan hilang? Oleh itu, adakah ini langkah yang mereka perlu ambil bagi memastikan kelangsungan perniagaan? Berdasarkan laporan terkini, kerajaan bersedia mempertimbangkan insentif sesuai seperti pengurangan kos bahan mentah dan tenaga pekerja kepada peniaga yang menyertai program menu rahmah bagi menggalakkan lebih banyak pembabitan. Selain itu, menurut KPDN juga, satu aplikasi khusus yang memaparkan Direktori Premis Perniagaan Makanan menyediakan menu rahmah akan dilancarkan. Pelbagai reaksi diterima dan satu persatu penambahbaikan diutarakan sejak pelaksanaannya. Jika dilihat, ini adalah satu usaha yang baik bagi membantu golongan terkesan, tetapi sejauh mana usaha ini dapat dikekalkan agar semua golongan tidak kira peniaga atau pelanggan dapat menikmatinya tanpa ada sebarang kerugian di kemudian hari atau hanya hangat-hangat tai ayam. Diharapkan ada satu kaedah sistematik dapat dilakukan dengan kerjasama semua pihak supaya impak yang positif dirasai oleh semua masyarakat. Justeru dapat mengekang kos hidup yang semakin tinggi dengan memberi kuasa membeli dan lebih banyak pilihan kepada pembeli. Laporan secara inklusif berkenaan dengan menu rahmah ini menurut pandangan pengusaha-pengusaha yang ditemu bual ini menyambut baik dan ada juga yang telah memikirkan dari sudut bagaimana sebenarnya kalau kita nak meneruskan ataupun kita nak memastikan menu rahmah ini berpanjangan, tentu ada perkara-perkara yang perlu diambil kira, contohnya dari segi pekerja, bahan mentah kan, sebab ianya kita sedar bahawa atas inisiatif kerajaan dan juga atas rasa sukarela dalam kalangan pengusaha restoran itu sendiri. Kita nak tahu sejauh mana ia mampu bertahan dan apakah mungkin langkah yang perlu diambil sama ada di pihak pengusaha restoran dan juga kerajaan untuk memastikan ianya dapat terus kekal sehingga orang kata kalau bolehlah berpanjangan kan. Okey, jadi hari ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Hizam Anafia, Timbalan Dekan Siswaza Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya, jadi kepada anda yang mungkin ada soalan mengenai menu rahmah, anda boleh call kami 0377261603 untuk anda tanyakan apa-apa soalan mengenai menu rahmah ataupun berikan pendapat anda mengenai menu rahmah ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak tanya dengan Prof lah kan. Setelah hampir 2 minggu menu rahmah ni berjalan, berlangsung, bagaimana sambutan dia dan bagaimana impak dia kepada pengusaha dan juga pelanggan? Okey, saya melihat perkara ini satu perkara yang positif lah. Salah satu usaha kerajaan untuk meringankan beban rakyat. Betul. Kos taraf hidup, khususnya sebenarnya makan tengah hari yang mendapat manfaat ni makan tengah hari. Betul? Ya. Mereka yang bekerja pejabat tak boleh tak sempat bawa bekal kan. Jadi bila ada menu rahmah ni, dia boleh tahulah bajet dia sehari RM5 dan sebagainya. Dari segi inovasi, ia sebenarnya adalah satu menu lama. Dulu kita ada menu Rakyat Satu Malaysia, pertukaran kerajaan 2018 diberhentikan.
sekarang dijenamakan semula. Saya tak ada masalah perkara itu. Bagi saya, kami ahli akademik, apa saja usaha yang baik untuk bantu rakyat, kita setuju. Dan dalam 2 minggu ni, saya pun banyak tengok TikTok lah. Yang popular TikTok, saya pun ada akaun TikTok juga. Tapi tak adalah isu muda. Kita dah masuk Tom Yam menu rahmah, kita ada pabrik menu rahmah, Burger King dah ada menu rahmah. Betul. Saya ingat di Kelantan juga. Di Kelantan kita ada durian menu rahmah dan sebagainya. Jadi kalau lonjakan ini berterusan, jadi ia memberikan satu impak yang positif. Walaupun menu rahmah ini mungkin murah atau mahal itu pada golongan masing-masing. Kan? Mungkin di Kelantan, Terengganu, sebagai bandar kecil kampung, tidaklah murah mana sebagai contoh. Tapi untuk di bandar besar, mereka yang bekerja, perlu ke pejabat dan sebagainya, ia sedikit sebanyak membantu. Dan pastinya ia merupakan satu inisiatif yang sangat positif kan. Tetapi bila kita melihat jumlah penyertaan yang dikatakan lebih 50% iaitu 15,000 penyertaan dalam kalangan pengusaha restoran itu sendiri, kita suka melihatkan perkara ataupun respon yang positif ini kerana masing-masing cuba untuk membantu golongan sasar ataupun golongan rakyat yang mungkin memerlukan menu rahmah ini. Namun apa yang menjadi persoalannya, sejauh mana ia mampu kekal? Adakah ia boleh bertahan? Sebab ada pula yang menjangkakan setakat 3 bulan saja ni. Sebab kita memikirkan pengusaha nak kena tanggung kos bahan mentah, pekerja-pekerja lagi. Dan melihatkan kepada situasi ini, bagaimana pandangan Prof? Jadi ia tertakluk 3 pihak. Saya melihat 3 pihak. Pertama kerajaan. Walaupun kerajaan sekarang ini tidak memberikan subsidi, tidak ada inisiatif fiskal terhadap menu rahmah, hanya sekadar kolaborasi serta pengusaha restoran kedai makan dengan kerajaan. Kerajaan kena mengambil inisiatif. Kalau benda ni, perkara ini mendapat sambutan yang menggalakkan, kerajaan kena ada inisiatif. Mungkin peringkat pertama ni hanya dari segi promosi, publicity dan sebagainya. Tapi dari segi jangka panjang, macam saya bincang tadi, maksudnya kalau kita menuju ke arah penggunaan, kita berada hidup dalam industri 4.0, revolusi penyampak 4.0. Kalau kerajaan boleh memperkenalkan mobile application yang memantau mengawal selia menu rahmah ini, ini satu usaha yang bagus. Maksudnya sekarang ni macam kalau kita Google menu rahmah near me dalam Google Map, dia keluar klinik Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahmah, Suara Ar-Rahmah. Ar-Rahmah Engkau. Semua nama rahmah. Semua nama rahmah, tak ada menu rahmah. Jadi kalau katakan sebagai pengguna B40 golongan bukan B40 saja, M40. Staff saya kata mereka M40, M40 pun kadang-kadang seminggu sebelum dapat gaji itu pun dah jimat. Yang golongan M40. Jadi di mana saja kita pergi, kalau kita nak Google, kalau kita ada mobile application, kita boleh tahu di mana ada menu rahmah. Apa menunya, sarapan paginya apa, tengah harinya apa, malamnya berapa harga. Dan kita mengizinkan pengguna bagi komen berapa bintang, macam mana dalam Shopee lah. Apa komen dia, sedap tak sedap dan sebagainya. Ia akan menjadi satu usaha masak, usaha yang besar-besaran. Itu di pihak kerajaan. Di pihak pengusaha sudah tentulah ada yang untung, ada yang rugi. Ini modus operandi, model perdagangan tak sama. Pada yang rugi sedikit, pengusaha besar, bagi saya tak ada masalah. Macam ini anggaplah ia sebagai satu inisiatif untuk bantu rakyat. Ataupun kalau orang Islam kita anggap sebagai sedekah lah. Bila kita bersedekah ini, maksud dia ganjarannya Allah akan kembalikan lebih besar. InsyaAllah. Itu antara cadangan yang boleh diguna pakai lah untuk masa depan supaya menu rahmah ini dapat berkekalan panjang masanya. Tapi ada satu lagi cadangan yang nak dikemukakan oleh seorang pemanggil kita, seorang peniaga. Betul, peniaga daripada Tanjung Malim. Kita bersama dengan Encik Rohaidan. Assalamualaikum Encik Rohaidan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, Encik Rohaidan. Ya, saya. Kami difahamkan anda seorang pengusaha kedai makan dan nak memberikan satu cadangan. Apa agaknya? Okey. Saya melihat menu rahmah ni sesuatu yang baguslah kan. Tapi tindakan kerajaan ni apakah impak dia kepada golongan peniaga makanan ni kan macam saya ni? Sepatutnya kerajaan buat kawalan dari harga bekalan bahan mentah tu. Itu rasanya lebih berkesan lah daripada kerajaan buat menu rahmah ni. Kalau macam dulu harga bekalan bahan mentah tak melampau tinggi, peniaga-peniaga ni pun tak jual tinggi. Jadi sekarang ni bila kerajaan wujudkan menu rahmah ni, seolah-olah dia menekan kepada peniaga-peniaga lain ni untuk turun harga barang. Sedangkan bahan mentah yang kami peroleh itu memang melambung tinggi. Baik. Saya bukan nak cakap apalah. Sejak 5 tahun kebelakangan ni, harga bahan mentah, bekalan bahan mentah memang melambung sampai 200% ada kenaikan dia. Baik. Jadi saya harap KPDNKK ambil pandangan dari segi itu dulu. Baik. Sebab sepatutnya kalau kita nak kawal
harga ni sepatutnya daripada punca, bukan daripada hujung. Seolah-olah macam kami pedagang makanan ni boleh kata dah sampai di hujungnya. Sepatutnya kawal daripada punca dia tu, barulah boleh terkatakan harga benda semuanya. Okey, itu cadangan saya lah. Baik, terima kasih Cik Rohaidan untuk cadangan. Mungkin juga kita boleh melihat ia sebagai satu cadangan yang saya rasa ada rasionalnya. Bagaimana mungkin pandangan daripada Prof sendiri melihatkan kepada bab kata Cik Rohaidan itu yang penting perlu ada kawalan harga bekalan mentah itu sendiri. Ya, memang saya setuju itu. Dia ada banyak isu. Sekarang isu utama rakyat pasca COVID adalah kos sara hidup. Betul. Sebenarnya ia telah dijangka oleh ekonomi. Selepas COVID memang harga barang semua akan naik. Ya. Kan? Jadi dan kita alhamdulillah 2 tahun kita telah berjaya menghadapi COVID. Sekarang ini adalah nak menghadapi masalah kos sara hidup. Dan kita hidup dalam zaman globalisasi. Betul. Dan kita banyak import makanan dan sebagainya. Jadi memang kita akan ada kesan. Jadi menu Rahman macam saya kata tadi, ia hanya untuk khususnya sekarang ni saya nampak ia adalah satu solusi mudah untuk golongan yang bekerja ke pejabat dan sebagainya untuk mendapat menu yang dengan harga yang berpatutan atau murah. Dari segi kos sara hidup bahan mentah tadi, dia pengurusan rantai bekalan ini memang betul. Ini tanggungjawab mungkin Kementerian Ekonomi yang lebih besar dan juga Kementerian Kewangan. Ini pun kena buat. Jadi balik pada yang persoalan sebelumnya, tanggungjawab kerajaan tadi saya kata tentang mobile application. Betul. Jadi benda ni kelangsungannya kalau kerajaan tidak boleh kawal kos barang mentah, memang tak boleh juga akhirnya. Maksudnya sejauh mana pengguna pekedai pengusaha boleh hidup dengan RM5 bila naik dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama benda ni tak ada paksaan. Jadi terpulanglah kan sama ada nak ada kuota, tak ada kuota dan sebagainya, setahu mana tanggung rugi sebab ia adalah sukarela untuk membantu. Betul. Tapi dalam masa sama yang isu-isu yang kos sara hidup bekalan bahan mentah semua ni memang perlu juga dilaksanakan. Tapi sekurang-kurangnya menu Rahman ini membantu sikit sebanyak golongan yang memerlukan, yang bekerja, yang pergi ofis dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok menu-menu yang telah pun itulah kan. Ada yang saya tengok meriah. RM4.90 tu macam-macam. Kan ada antara peniaga yang sanggup untuk memberikan lebih di dalam satu makanan sebab untuk RM4.9 untuk mendapat satu menu yang lengkap sebegitu dengan bahan-bahan yang menarik mungkin agak tak logik dengan RM4.9. Jadi apa komen Prof mengenai bagaimana untuk kita dapatkan menu yang mencukupi daripada segi nutrisinya, daripada segi kenyangnya RM4.9 tu. Dia sebenarnya itu strategi masing-masing. Sebab dalam perniagaan ada yang strategi dia rugi dulu untuk kemudian kan to get the crowd, maksud untuk dapatkan pelanggan biarlah rugi dulu, dah viral, dah tular, semua orang tahu, kemudian dia boleh naik harga pelan-pelan, bina pelanggan, dapatkan pelanggan, bina kesetiaan jangka panjang kan. Tapi jadi dia tidak ada model yang sama kan, dia punya kos overheadnya, kos operasi, dari segi sewa kan, semua tak sama, kos bahan mentah pun tak sama. Mahidin mungkin boleh buat sebab dia kawal kos sewa, bahan mentah dia memang ada pemborong, dia pun boleh jual. Sebab tu Mahidin boleh tawarkan dengan RM5, itu pun dia jamin 3 bulan. Lepas 3 bulan dia kata dia nak review balik, kaji balik kan. Jadi benda itu boleh. Jadi benda ni yang penting bagi saya buat permulaan KPDN melihatnya RM5 ke bawah. Terpulanglah kepada pengusaha kedai makan asalkan ia tersebar. Kita nak lebih ramai pekedai, pengusaha, restoran, kedai makan masuk terlibat. Kan? Tapi itulah dia katakan kita KPDN satu perkara yang penting, KPDN ada penguat kuasa. Kalau kita melalui penguat kuasa, beribu penguat kuasa ni kalau boleh dapat laporan yang dikemukakan setiap minggu atau setiap bulan, itu boleh tambah baik. Apa saja inisiatif yang baik, kalau tanpa kajian semula, tanpa inovasi perubahan dasar, lama-lama dia akan lenyap. Tapi dia kena ada dia punya usaha penambahbaikan. Dia kena ada dia punya kajian semula supaya ia terus mendapat permintaan daripada pengguna. Akhirnya yang tentukan adalah pengguna sebenarnya. Kan, ia tidak sasar kepada semua orang menu Rahma. Betul. Kan sekelompok masyarakat saja. Golongan sasar saja. Golongan sasar saja. Tetapi kalau kita lihat, andaikan perkara ini ingin berterusan dan perlu ada gerak yang lebih luas dalam pihak kerajaan sendiri, adakah sebenarnya kerajaan ini mempunyai kuasa untuk mengawal dari segi harga bekalan bahan mentah ini dalam kalangan contohlah peternak ayam ataupun mereka pengusaha sayuran ini, bagaimana? Okey, saya melihat ada beberapa perspektif. Yang pertama, ada barang-barang akta kawalan harga. Yang itu kerajaan ada kuasa mengawal. Dan juga kerajaan ada kuasa memberi subsidi
telur ada subsidinya dan sebagainya. Makanan ayam dan sebagainya ada subsidi kawalan. Tapi kalau lihat kerangka lebih besar, jangka panjang, perkara ni, maaf saya kata, saya ahli akademik. 40 tahun, dari 40 tahun lepas ni, kita tidak memberikan penekanan yang besar terhadap industri makanan, industri asas tani, industri pertanian. Hanya zaman Tok Abdul Hamid Badui saja waktu itu pertanian adalah penekanan. Waktu itu sekejap. Jadi bila kita ada krisis pandemik COVID-19, ada masalah, makanan tak cukup, harga dan semua, baru kita melihat balik. Jadi ia perlu strategi jangka panjang lah. Untuk maksudnya kita melihat balik berapa ratus ribu hektar tanah terbiar kita tak pakai. Kan matahari kita ada sepanjang tahun. Kita punya perairan berapa ribu kilometer kita tak guna untuk aquaculture. Untuk nelayan laut dalam, ke mana industri nelayan dalam tak guna. Sebenarnya itu ini hujung saja Minur Rahmah ni. Pengurusan saluran rantai bekalan itu panjang lagi ke belakang. Jadi kalau kita boleh baki, betul lah kata peniaga tadi, kalau kita boleh baki, insya-Allah dia boleh berterusan. Insya-Allah. Daripada mana permulaan tu kan? Daripada first tu, kalau first tu dapat kawal, insya-Allah dia dapat kawal sampai ke hujungnya. Dan mungkin Minur Rahmah ni tidak diperlukan lagi selepas ini, dan mungkin semua peniaga dapat berikan harga yang baik untuk apa pun menu. Itu bergantung kepada persaingan lah. Persaingan, kalau katanya saya, memanglah berniaga ada untung rugi. Jadi bagaimana mengambil peluang, bagaimana mengelak ancaman. Kan? Jadi itu kena bertindak balas. Apa perubahan di persekitaran persaingan, dasar baru kerajaan dan sebagainya, peniaga kena fikir. Kan, kalau dia rugi, dia nak buat apa? Kalau dia untung, macam dia nak guna kesempatan untung. Selain itu juga, kalau kita melihat bagaimana kerajaan juga baru-baru ini telah menyatakan bahawa dari segi insentif yang bakal diberikan kepada pengusaha restoran, selain daripada mungkin kita memikirkan sekarang ini tentang kawalan harga tersebut, ada pandangan yang mengatakan bahawa mungkin kerajaan akan menilai kembali kalau pengusaha restoran itu memerlukan pekerja tambahan dan sebagainya, akan diusahakan. Apa pandangan Prof? Saya melihat kita subsidi ni, bantuan ni, kerajaan dia perlu pada golongan sasar yang betul. Tapi kita biar program ini berjalan dulu, kerajaan perlu ada data yang jelas, maklumat yang jelas, berapa ramai terlibat, berapa ribu terlibat, berapa jualannya sehari, setahun dan sebagainya. Itu dulu. Kan, bila dah ada maklumat jelas, info jelas, baru kita boleh memikirkan sama ada subsidi atau bantuan itu perlu. Itu peringkat kedua, peringkat seterusnya. Kan, dari segi pekerja, sekarang dah ada teknologi. Kita agak lambat menggunakan teknologi dalam pertanian, dalam perdagangan, dalam pembinaan, dalam restoran, dalam hotel. Kita lambat. Kalau kita guna teknologi, kebergantungan kita kepada ASEAN kekurangan. Saya ingat perkara ni ramai ada ahli akademik dah sebut. Tapi political will dalam kalangan kerajaan tu masih kurang. Masih juga nak buruh asing, masih juga nak import tenaga buruh, pekerja luar dan sebagainya. Kita kena menuju ke arah teknologi. Saya tak nafikan, mungkin di peringkat seterusnya bila data dah lengkap, ada kemungkinan bantuan insentif kerajaan boleh berikan. Tetapi di peringkat permulaan ini kita biar dia jalan dulu. Kita lihat apa dia punya baik buruk, kelemahan, kat mana perlu baiki. Sebab subsidi tak boleh bagi kat semua orang, sebab kita tak kawal siapa nak makan Minur Rahmah. Kalau kita bagi subsidi, semua orang berkat makan, subsidi tersasar juga. Kita tak boleh bagi subsidi macam minyak. Minyak penting sebab dia menyuruh. Kan? Jadi ini perkara yang perlu hati-hati. Tapi memang subsidi penting. Antara sebab kerajaan boleh kawal dalam 2 tahun lepas harga rawan makanan. Memang kita rasa mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang negara lagi, dia naik macam nak. Sebab kita kerajaan memberikan berpuluh bilion subsidi. Terhadap industri ini. Kalau ikutkan banyak sebenarnya improvement yang boleh dilakukan untuk Minur Rahmah ni. Tapi ini baru di peringkat awal, baru 2 minggu pertama. Diharapkan agar ada peningkatan lah. Perlu dinilai terlebih dahulu. Jadi mungkin Prof boleh bagi sedikit pandangan kesimpulan untuk topik kita hari ini. Okey, yang pertama bagi saya dia satu hasrat yang baik, niat baik. Saya pandang positif, siapa buat pun. Kan, jadi kerajaan ni, negeri pusat dan sebagainya walaupun berbeza, bagi saya belum membuat kebaikan. Kan, kalau kerajaan yang berbeza di 3-4 negeri lain. Kerajaan pusat buat Minur Rahmah. Satu, anda boleh sambut dengan Minur Rahmah. Kan, anda boleh mengawal kos, sewa premis dan sebagainya. Anda boleh buat menu lain pun, menu berkat dan sebagainya. Jadi belum boleh buat kebaikan untuk rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada usaha tambah baik dari segi dasar, KPI yang jelas, hasil outcome yang jelas. Kena ada data. Yang ketiga, macam saya katakan tadi, kena menggunakan teknologi. Kalau kita guna teknologi, lebih mudah kerajaan memantau, mengawal selia, membantu rakyat golongan yang memerlukan. Kesimpulan yang baik, yang memang padat
diberikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Hizam Manafiah, Timbalan Dekan Siswaza Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih sebab sudi bersama kami hari ini. Bercerita mengenai Menur Rahmah ni. Kita juga mengharapkan agar ianya dapat berterusan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah untuk ada banyak lagi perkara yang boleh kita sama-sama membantu golongan sasar. Contohnya, kabarnya dalam masa ke depan ni ada difikirkan tentang pakaian rahmah dan sebagainya. Kalau ini dapat kita realisasikan, sekurang-kurangnya kehidupan rakyat untuk meneruskan kelangsungan hidup itu lebih baik. Kenalah dengan kita punya, saya rasa ada dua perkataan yang popular dari semalam. Kita nak makan untuk kita terus hidup. Ya, jadi kita akan bersama dengan juara AJL kejap lagi. Terus hidup di MHI. Okey. Terima kasih, Prof. Jumpa lagi selepas ini. Okey, itu dia kalau kita lihat wajah kemenangan juara AJL edisi ke-37 bersama dengan Aina Abdul. Juara AJL 37 guys. Tahniah Aina Abdul. Bukan setakat juara, vokal terbaik AJL 37 juga. Semua ini milik Malam Aina. Aina namanya. Kan? Alhamdulillah. Malam Aina. AJL, Aina juara lagu. Kita tukar. Start next year kita tukar. Aina. Okey, ni wajah belum tidur lagi katanya. Ya? Masih lagi bersemangat kan? Masih lagi. Okey, Aina. Hari ini. Terima kasih. Kita nak tahu juga ramai yang suruh tanya. Adakah Aina sebenarnya menyangkakan bahawa Aina bakal bergelar juara pada tahun ini? Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Sebenarnya saya memang ada sentiasa ada high expectation untuk diri saya. Tapi saya pun dah 4 kali masuk dan kali percubaan keempat ni barulah dapat peluang ini, dapat rezeki juara lagu. Jadi saya tak kata yang saya dah mengagak kemenangan itu. Cuma saya sentiasa ada high hope for myself. Kerana saya menulis lagu, kadang-kadang we write song to tell stories. Tapi at the same time kita juga manusia biasa. We need a song that will be recognised daripada juri-juri yang saya hormati. 8 juri itu. So to be given this award means motivasi untuk anak seni seperti saya untuk keep writing. Saya pasti orang ramai semua nak borak dengan Aina. Kan? Nak cakap dengan Aina, nak wish Aina congrats kan. Boleh call 0377261603. Tapi nak cerita pasal persembahan semalam ni. Kita tengok masa mula-mula Aziz ada kat situ tau. Aziz kat depan tu. So Aziz nampak apa benda ni, awan ke pegunungan Switzerland? Mungkin Aina boleh cerita sikitlah sebenarnya apa konsep penceritaan. Adakah memang awan? Sebenarnya memang awan dan Aina adalah macam kumpulan awan yang macam ada awan yang tenang, awan bergelora. Jadi kalau tengok design dia sebenarnya dekat belakang dress saya penuh dengan bentuk-bentuk awan lah. Dan set tu pun awan. Inspirasinya dapat daripada saya menjadikan figura arwah ayah saya sebagai awan. Jadi kerana dia dah meninggal dunia, jadi saya letakkan arwah abah itu sebagai awan dan saya menyanyi sebagai satu anak yang nak menceritakan kisah yang saya rasa dulu. Tapi semalam saya tak menangis sangat sebenarnya. Aina tahu tak, Aina cakap pasal tenang. Kami yang tengok dekat bawah tu, terus terang saya katakan kita tenang. Oh, alhamdulillah. Kita tengok persembahan tu, semua rasa macam kita buat, kita ikut Aina punya melodi, Aina punya suara. So apa yang Aina nak sampaikan tu tenang, dapat dirasakan, sampai kat kami, sampai kat kita. Saya memang fight beberapa bulan, saya fight myself untuk mencari ketenangan yang saya nak cuba. Sebab walaupun saya menulis lagu ini, saya tak
I don't fully understand apa yang saya nak cuba sampaikan. Tapi saya tahu apa yang saya nak cuba sampaikan tu saya rindu. Tapi dalam rindu tu saya tak boleh nak cakap saya rindu saja. Jadi ultimately saya nak mencari inner peace for myself. Jadi macam-macam benda yang saya buat lah untuk mencari ketenangan tu. Dan thank you for feeling it. Alhamdulillah. Wow, Sampai, makna dia sangat besar lagu betul. Terus Hidup ni, dan persembahan semalam pun memberi satu makna yang besar kepada pemanggil kita sekarang ni. Rokia. Rokia. Assalamualaikum. Ada pemanggil? Ada pemanggil. Oh, okey. Puan Rokia, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi dan Selamat pagi. Malaysia hari ni. Malaysia hari ini. Ya. Apa yang Puan Rokia nak sampaikan kepada Aina? Apa khabar Aina? Kawan baik, Rukia. Tahniahnya menang semalam tu. Seronoknya. Terima kasih. Puan Rokia mungkin boleh slowkan TV sikit ataupun tutup TV set? Ya, tak dengar. TV tu. TV tu dia punya bunyi itu. Masuk kat sini sekali. Suara Puan Rokia ada 2 kali. Rokia. Ya, semalam tu. Malam tadi tu kan. Ya. Juara lagu tu. Ya. Sampainya saya ni terlena jaga balik sampai dia terlalu panjang sangat tau. Okey. Ni nak komen panjang sangat. Saya tunggu sampai habis pukul 1. Lepas tu mata dia tak mau tidur. Sebab nak tunggu Aina menang ke? Nak tunggu siapa menang ni. Puas hati tak? Puas hati tak Puan Rokia? Ya, puas hati lah. Kalau dulu saya nak pergi jumpa Aina lah. Kok dia mau belanja. Apa dia cakap? Apa tak dengar Puan Rokia ulang. Apa-apa pun terima kasih Puan Rokia sebab sudi telefon kami walaupun kami tak apa dengar ayat last tu apa. Bukan. Alamak. Dah terpotong dah. Mungkin dia nak ajak Aina pergi makan kot. Boleh nak belanja Aina. Aina. Okay, tapi Aina, orang semua tunggu persembahan Aina semalam sebab Aina punya persembahan ke-11. Kan? Agak-agak lama lah menunggu. Jadi bila Aina kita yang menunggu lama ni pun rasa macam mana Aina ni. Tapi bila Aina sendiri dia nak tunggu persembahan ke-11 tu hampir 3 jam Aina. Saya selalunya kalau bersiap untuk pertandingan ataupun event, saya selalu akan make up awal tau. Pukul 6 tu maksimum lah. Tapi semalam saya make up pukul 8. Saya Memang lambat? Memang make up lambat. Saya duduk, saya punya setup make up saya get ready with me tu dalam toilet tau. Dalam toilet, dalam bilik backstage tu ada bilik, ada locker, tapi di dalam locker tu ada toilet. Saya pilih untuk berada di toilet yang sebelah. Di dalam bilik? Ya, saya pilih untuk berada dalam toilet untuk saya block semua sound. Maknanya yang kita jerit tu Aina dengar tak? Tak ada. Tapi bila saya keluar, itu yang saya mula-mula rasa gugup. Sebab saya macam, apa yang saya dengar dalam telinga saya? Saya ingat gangguan signal. Rupanya itu adalah screaming from the fan. Cerita peminat-peminat tanpa henti. Saya terkejut. Tengok balik Aina dah tengok balik belum? Aina cuba tengok ni balik. baru tengok ni sikit. Masa Aina tengah set up atas stage tu, orang dah tak boleh dah, kita tak dengar apa dah. Menjerit. Orang kata tenggelam dalam jeritan peminat-peminat Aina. Satu lagi perkara yang menjadi fokus pada malam tersebut, saya percaya ramai yang nak tengok busana Aina. Sesuatu yang berlainan dengan konsep yang dibawakan itu. Bagaimana Aina sendiri boleh menterjemahkan dari segi kepuasan Aina bila dapat menyarungkan busana dan menyampaikan dalam lagu tersebut? Sebenarnya busana ini desainernya adalah Melinda Lui yang bekerja dengan saya untuk AJL tahun lepas melalui baju bunga itu. Dan sewaktu di konsert saya baju rambut. Jadi beliau ni memang designer yang gila-gila lah. Dia boleh layan lah kegilaan saya ni. Jadi inspirasi ataupun nak menyiapkan baju ini sama ada saya puas ke tidak, it's beyond kepuasan. Saya waktu terai baju ni di rumah Melinda Lui, saya menangis kerana I feel like I'm getting married. But to myself. But to myself. Saya rasa sedih sebab wow, somebody sangat faham dengan apa yang saya nak. Saya memang nak ada unsur-unsur awan dan juga tornado, segala macam yang bencana kan. Jadi
beliau interpretkan dia tapi make it still suci, pure, tak nak dia nampak garang. Cuba tengok. Cuba tengok tu. Aina tak nampak dah jadi awan dekat situ. Dia memang perfect, memang cantik dekat situ. Jadi ramai yang teruja, excited dengan kemenangan Aina dan tengok persembahan Aina semalam. Jadi ada seorang lagi memanggil, ramai telefon daripada Kelantan ni. Assalamualaikum. Hello. Ya, hello. Siapa tu? Hello, ni Puan Namadia nak cakap dengan Aina Abdul. Boleh. Terus bercakap dengan Aina. Dah tak nak cakap dengan kita dah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Makcik Namadia dah ni. Peminat sangat Aina Abdul. Walaupun Makcik ni bukan penyakit kanser, Makcik tunggu sampai nak tahu juara semalam. Tahniah sangat-sangat. Wah, seronok sangat tu. Seronok sangat-sangat. Makcik dah satu kali dah dapat sangat selalu lah. Makcik macam makcik juara. Dengan Aina dalam karya seni. Makcik doakan semoga terus berjaya di masa akan datang. Thank you, Makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Aina. Kita sukakan semangat makcik ni ya. Kita dah pergi Kelantan ni, nak pergi Sabah pula. Kita pula pergi Sabah. Assalamualaikum. Apa khabar orang Sabah, Abah? Kabar baik. Boleh saya baca dengan Aina Abdul? Ambil. Boleh, Ara Ali. Aina ada kat sini ni. Ya. Hai Aina Abdul, apa kabar? Kabar baik. Wah, saya tidak pernah sangka kau akan menang semalam sebab saya tengok you punya performance. So, saya harap lepas ni you akan jadi penyanyi yang lebih berjaya, insyaAllah. Terima kasih Arali doa tu. Amin. Terima kasih Thank you, Arali. Arali. Terima kasih. Spesialis sebenarnya, spesialis. Sedap nama dia Arali. Arali. Macam nama penyanyi dah. Macam nama Arali. Sudah kau juara Arali. Okey, so Aina. Ya. Apa lagi Aina? Kita tahu Aina telah pun mencuba 4 tahun berturut-turut dengan pelbagai genre, kan, pelbagai cerita yang kita tengok. Kita lagi dahagakan cita-cita Aina. Lepas ni kita nak tahu apa lagi cerita Aina yang Aina akan kongsikan dengan semua pendengar, semua yang menunggu. Apa step Aina seterusnya? Kalau dari segi lagu, saya adalah banyak menulis jugalah lagu-lagu ballad yang saya ada siapkan. Tapi tak tahulah ke mana arah untuk saya pergi. Tapi definitely banyak benda yang saya plan selepas ini. Saya ada album saya ada konsert saya. So kalau nak cerita AJL ataupun muzik-muzik, saya tak ada lagi plan yang macam lagu mana yang saya nak ketengahkan. Tapi usaha tu takkan berhenti di sinilah. Banyak lagi yang saya nak ceburi, banyak lagi story-story yang saya nak ketengahkan. Kadang tak semestinya kisah saya. Macam lagu-lagu saya yang lain, semua banyak mengenai social issue, mental health. Jadi saya nak tengoklah ke mana inspirasi saya selepas ini. Undi Allah yang akan boleh pandu saya lah ke mana saya nak. InsyaAllah Aina, semua doakan Aina. Dan tapi kalau silakan. Apa kalau? Kalau ada ucapan khas untuk peminat kan yang banyak menyokong Aina selama ini, tak pernah langsung orang kata walaupun sesaat itu melupakan untuk memberi semangat kepada Aina. Apa kata-kata penting untuk mereka? I think semalam saya tadilah few hours ago saya berjumpa dengan mereka, sebahagian daripada mereka. Ada yang datang daripada Singapura, daripada Sarawak, daripada Sabah, catch their flight pukul 6 pagi tadi sebab nak balik untuk kerja. Hebat. Saya cakap dengan diorang, tahun ini saya tak tahu kenapa, I don't know what I did to deserve you guys, tapi korang punya semangat tahun ini sangat berbeza. And sebelum ni pun ada semangat yang sama, cuma kali ni hari-hari saya dapat DM daripada anda semua yang mendoakan saya. Diorang nak saya juara. Jadi I told them yesterday, we did it, you know. And mereka pun menunggu selama 4 tahun bersama dengan saya. And Alhamdulillah. So iNations, thank you so much for all the hard work. Saya tak tahu macam mana saya nak balas, but to give you the best song, lagu-lagu yang anda boleh, you know, bawa tidur malam, boleh bawa sambil drive, you know, lagu yang memberi semangat untuk kita semua lah. Especially now, masa-masa yang sangat susah ni. 4 tahun percubaan, 4
trofi depan mata kita. Terus. Kami doakan yang baik-baik saja untuk perjalanan karya seni Aina. Mudah-mudahan AJL ke-38 bakal kita lihat lagi Aina di pentas AJL. Dengan juaranya lagu Terus Hidup ni adalah petanda yang karya Aina akan terus hidup. Ya. Okey, Aina Abdul, terima kasih. Tahniah sekali lagi. Kami ucapkan kepada Aina Abdul. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada apa nama? Hot Squad. Wah, apa tu? Sekejap saja lagi. Nyampai Radio Hot FM. Zee Ali dan Aisyah Mazlin. Selamat datang. Welcome. Wow. Memang korang nak pakai serundun ke? Kebetulan dah nama pun jodoh. Dia tak plan tapi inilah jodohnya. Inilah yang hari tu awak cakap. Tahniah. Dia bila langsungnya? Bukan ni jodoh dia radio. Apa salahnya? Okey, so nak cerita pasal satu kempen Hot Celebrity. Yes, silakan kita bagi orang baru cakap. Dah jumpa partner ni. Dah jumpa partner dia senang sikit. Dia dengar juga. Biar dia yang akan buat semua. Suara jodoh busy. Happy ke tak happy sebenarnya? Happy. Okay. Kalau perlukan bantuan, blink twice. Kita nak tahulah sepanjang orang kata berada dalam pertandingan tersebut, apa cabaran utama Aisyah? Cabaran utama saya adalah untuk faham apa sebenarnya tugas penyampai radio. Kalau ikutkan sebenarnya orang selalu cakap suara saya sedap. Sedap. Tapi, sedap. Tapi saya tak tahu. Itu yang saya selalu dengar. Jadi dalam masa yang sama untuk gunakan suara itu saya kena tahu the whole things of everything yang berlaku lah masa tu. So dan juga nak dapatkan chemistry, apa yang Fizi suka, apa yang Fizi tak suka. Tapi memang bercita-cita untuk menjadi penyampai radio. Bercita-cita untuk saya tak yakin je. Bercita-cita untuk sebab sebenarnya saya pernah try Radio Star dulu. Saya dapat top 20, lepas tu tak dapat top 10. Jadi saya try sekali lagi. So saya dapat kali ni bersama dengan Fizi. So Awak tak diberi pilihan untuk pilih partner tau. Sebab dia yang cari jodoh. Macam menyesal juga sebenarnya. Bunyi seperti kesal. Fizi sendirian dan ini berjodohan. Alhamdulillah. Bagaimana melihat mungkin selepas ini ada perancangan untuk memantapkan keserasian? Wah, setakat ni kita dah buat pergi makan malam bersama. Itu ada gambar awak yang minum air tu Dia keserasian betul macam korang cakap memang kena ada keserasian tu sebab untuk bila kita bekerja di radio ni lagi lepas ni pula kita hanya perlu pandang mata saja untuk tahu apa yang untuk kita cakap next bersambung kan. Dan untuk Aisyah ni saya alhamdulillah lah terima satu benda yang hebat juga sebab dia ni memang tak ada apa-apa background pasal radio, pasal pengacaraan apa semua. Adalah pernah sekali dua kan. Kain putih lah. Betul. Jadi memang dia sangat-sangat fresh untuk orang kata kita bentuk dia tu dia sangat cepat belajar lah. Okey. So, cerita pasal kempen tadi lah yang kita nak tanya ni pasal Hot Celebrity ni. Okey, Aisyah silakan Aisyah. Apa ceritanya? Okey, Hot Celebrity ni sebenarnya Hot FM nak bagi hadiah dekat diorang, nak bagi wang tunai. So diorang kena teka nama Hot Celebrity yang sebut Backpast Hot. Kalau diorang dapat teka, diorang kena call studio. Lepas tu bersama Johan, Farzana dan AG. Kalau diorang dapat teka, diorang akan bawa balik duit. Berapa duit tu? Berduit dia RM8,900 hari ni. Kalau diorang salah teka, kena tolak RM100. Sebahagian daripada RM10,000 betul. yang boleh menang. Awalnya RM10,000, lepas tu slow-slow orang salah jawab potong 100. Mata duitan. Bukan, kita memang nak bagi duit. Kita memang nak bagi duit. Duit banyak. Ini yang ni ada yang lain lagi lepas ni. Ada lagi kita nak bahagi wang tunai sehingga RM300,000 tau. RM300,000? RM300,000. Ini bukan scam, bukan apa. Memang betul-betul kita nak bagi wang tunai RM300,000. Tapi caranya Cara-caranya adalah... So, bagi dia. Tugas saya hari ini. Okay, cara-caranya adalah senang saja. Diorang kena daftar nama diorang dekat Hot FM Audio. Lepas tu ceritakan masalah yang diorang hadapi. Sebarang masalah. Lepas tu kalau contoh nama diorang disebut masa TikTok live setiap pagi bersama Backpast Hot. Diorang kena call studio dalam masa 5 minit. Kalau nama diorang dipanggil, diorang boleh join ke grand final untuk join memenangi RM300,000 selama 3 tahun. Bayangkan RM300,000 selama 3 tahun. Apa yang kita boleh buat? Bisnes. Macam-macam. Memang kita target
target kepada yang mungkin ada masalah kewangan, yang mungkin sebelum ni ada buat bisnes, tiba-tiba dah mungkin ada terjadi PKP sebelum apa semua kan, terkesan kan. Jadi kita memang memerlukan orang-orang seperti ini yang mungkin nak melangsungkan perkahwinan. Dah 2-3 tahun duk kumpul duit tak cukup kan. Ini kita bagi 300,000 siap boleh kahwin 3 kali. Itu target kamu. Macam bukan. Jangan cerita target sendiri dalam emission. Okey. Planning hidup tu. Sekejap. Saya ni kan daripada tadi kan macam kepala otak ni dah standby nak tanya tentang satu isu viral ni. Alang-alang dah datang, kita tanyalah. Yang mana satu ni? Ada. Okey, dengar cerita kan. Dengar cerita. Ada seorang yang istimewa bakal menjadi penyampai radio. Nama dia JJ juga tu kan? KJ. Dia memang macam Ni betul ke gimmick ke atau ada udang di sebalik batu? Nama dia siapa? KJ. KJ DJ. Ngam kan nama tu kan? Memang dah dilahirkan untuk itu. Tapi sebenarnya memang betul kalau bercerita pasal KJ, memang KJ akan datang minggu ini. So, diorang kena nantikanlah. Adakah sebagai tetamu yang dikatakan gimmick ataupun memang akan bersama-sama dengan Backpast Hot? Kalau nak tahu, kenalah tunggu. Mungkin waktu pagi, tak pun waktu petang ke? Bersama dengan kami. Okey, poster ni kira macam hint lah. Sebenarnya dengan korang lah. Betul lah yang inilah. Ini memang betul kata sangat besar juga benda ni. Apabila sebelum ni kita pernah hantar surat kat KJ dan KJ terima, kita rasa sangat-sangat excited lah untuk orang kata KJ berada di konti bersama dengan kita semua kan. Bersama dengan Johan, Farah Fauzana dan juga AG. So memang semua penonton-penonton kena tunggu pada minggu ni juga. Bila-bila masa saja korang kena sentiasa dengar kat Hot FM, KJ akan jadi DJ. Yes. Wow, hebat. Jadi itulah dia DJ. Hot FM. Ya, bersama dengan kita hari ini untuk cerita pasal apa yang bakal berlaku dekat Hot FM minggu ni dan dalam bulan ni. Yes, betul. Panjang lah bulan ni. Ala-ala nak promote sikit lagi boleh? Silakan. Ada masa jap saya kira. 20 saat. 20 saat. Okey, jangan lupa untuk terus dengarkan Hot FM di waktu pagi bersama dengan Johan, Farah Fauzana dan AG, dan insya-Allah KJ datang nanti. Korang kena nantikan, dan juga bersama dengan kami berdua di Hot Squad, Aisyah dan juga Fizi Ali. Terimalah kami seadanya, insya-Allah. Aisyah, pendek, silakan. Jangan lupa tengok kami dekat Hot Squad. Jangan lupa dengarkan kami dekat Hot Squad. Betul, tengok dah keluar TV dah. Ni tengoklah, ni tengok. Okey, itulah dia Aisyah dan Fizi, penyampai Hot FM yang bersama dengan kita hari ini. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih. Sama. Meriah sangat hari ini ya. Daripada awal siaran tadi kita dah bincangkan tentang menu rahmah yang kita harapkan ianya dapat berkekalan untuk membantu golongan sasar. Kalau boleh kita panjangkan kepada golongan M40 juga. Betul. Lepas tu kita bersama dengan juara AJL 37 Aina Abdul yang telah pun bersama dengan kita panjang. Memang ramai yang dapat borak dengan Aina Abdul. Kami bangga dengan Aina dan kami harapkan agar banyak lagi karya-karya yang Aina akan keluar selepas ini untuk kita dengar cerita-cerita Aina Abdul. Lepas tu kita ada penyampai radio selebriti. Betul. Fizi Ali dan juga Aisyah Mazlin. Dan esok kita kembali dengan topik ubat batuk bahaya jika tidak cakna. Ya, adakah ubat batuk ni kita rasa batuk sikit terus boleh makan? Berapa pula dos yang kita kena ambil? Semua kita akan bincangkan esok. Jangan lupa untuk bersama kami di Malaysia Hari Ini 9.30 pagi macam biasa. Dan jumpa lagi. Saya Hazrina Kasih. Saya Hazi Usni. Assalamualaikum. Bye. Aku menyangka sekuat ini tebaran hangat ragamu. Kau merubah segalanya. Ternyata aku kalah, betapa ku